berita dunia bersama saya, Muhammad Shah Musa. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengesahkan Amerika Syarikat telah menarik diri daripada Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO berkat kuasa 6 Julai. Pengesahan dibuat selepas pengunduran kuasa dunia itu menepati semua syarat penarikan diri daripada WHO. Amerika Syarikat menganggotai WHO pada 21 Jun 1948 dan menjadi ahli selama 72 tahun. Antara syarat dikenakan kepada Amerika Syarikat adalah memberi notis tahun berkaitan pengunduran daripada WHO selain memenuhi syarat sumbangan keuangan berjumlah 200 juta dolar Amerika kepada Agensi Kesihatan Dunia itu. Setiausaha Agung PBB telah berpuas hati apabila Amerika Syarikat memenuhi semua syarat bagi menarik diri daripada WHO. Presiden Donald Trump memutuskan penarikan diri daripada WHO kerana tidak berpuas hati terhadap caranya mengendalikan pandemik COVID-19. Selain itu, Washington turut menuduh WHO menjadi boneka China dan melindungi data sebenar COVID-19. Mengulas keputusan penarikan diri itu, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Mike Pompeo berkata Washington tidak lagi mahu menaja jamin sebuah pertubuhan korup seperti Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO. Dakwa Pompeo, WHO mencatat sejarah sebagai badan kesihatan dunia yang tidak cekap dalam melaksanakan tugasnya. Kenyataan itu mengulangi tuduhan Presiden Donald Trump bahawa WHO menyembunyikan fakta berkaitan penularan COVID-19 dari Wuhan, China dan bertindak pantas mengisytiharkannya sebagai pandemik global. Selain itu, WHO didakwa sudah terpalit dengan aktiviti politik global sehingga dilabel sebagai boneka China. Menurut Pompeo, Amerika Syarikat akan membangunkan sistem kesihatan menggantikan peranan WHO menerusi tindakan kecemasan Presiden untuk bantuan AIDS PEPFAR. Protes membantah kerajaan Serbia kerana didakwa gagal menangani penularan COVID-19 dengan berkesan masuk hari ketiga. Peserta berhimpun di luar bangunan Parlimen bagi menyuarakan ketidakpuasan hati mereka terhadap kerajaan pimpinan Presiden Alexander Vučić kerana menguatkuasa langkah pencegahan ketat di Belgrade. Kumpulan nasionalis melampau kanan didakwa bertanggungjawab mencetuskan protes ganas di ibu negara Serbia. Kerajaan mengutuk rusuhan yang berlaku selepas berpuluh anggota keselamatan dan peserta protes mengalami kecederaan. Kumpulan hak asasi mendesak siasatan dibuat ke atas polis kerana mengasari penunjuk perasaan. Protes yang masuk hari ketiga terus menyaksikan peserta protes bertempur dengan pasukan polis. Mereka membaling pelbagai objek ke arah pasukan keselamatan yang kemudian dibalas dengan tembakan gas pemedih mata. Penganjur protes membantah tindakan kerajaan melaksanakan semula perintah berkurung di Belgrade berikutan kenaikan kes positif COVID-19. Semua perhimpunan melibatkan lebih 5 orang dilarang termasuk menguatkuasa perintah berkurung bermula jam 6 petang hingga 5 pagi. Afrika Selatan mencatatkan jumlah kes paling banyak dalam tempoh sehari bagi jangkitan COVID-19 pada Sabtu lalu. Pihak berkuasa kesihatan menjangka akan berlaku peningkatan mendadak kes positif berikutan langkah melonggarkan sekatan pencegahan pandemik. Berikutan itu, Jabatan Kesihatan Gauteng mengambil langkah awal dengan menyiapkan tanah perkuburan di Pretoria bagi menerima mayat pesakit COVID-19. Setakat ini, jumlah kematian berkaitan COVID-19 Afrika Selatan berjumlah 3,026 kes dan terus menyaksikan peningkatan harian dalam jumlah besar. Selain itu, kerajaan juga berusaha mengelak ekonomi negara daripada terus menguncup sepanjang tempoh berdepan ancaman COVID-19. Ekonomi Afrika Selatan ketika ini diramal merosot 7% berikutan pemberhentian sektor ekonomi. Di level Agensi Kesihatan Kebangsaan Perancis melancarkan ujian saringan besar-besaran ke atas penduduk berikutan berlaku peningkatan kes positif COVID-19. Sejak Selasa, 5 kluster baru dikenal pasti di bahagian utara Perancis di dalam tempoh 7 hari menimbulkan kebimbangan berlaku gelombang kedua penularan COVID-19.
4 daripada kluster baru itu dikesan di Laval melibatkan pusat penyembelihan haiwan, rumah jagaan kanak-kanak, sekolah dan kemudahan awam. Susulan itu, kerajaan mengarahkan penduduk di kawasan terlibat terus melaksanakan langkah pencegahan, terutama penjarakan sosial. Saringan awam turut dilakukan di Montargis dengan lebih 2,000 penduduk menjalani saringan kesihatan sejak Sabtu hingga Isnin. Lyon turut merekodkan peningkatan kes melibatkan 450 pelajar yang telah diarahkan menjalani kuarantin di rumah. Bagi keseluruhan Perancis, sebanyak 304 kluster baharu dikenal pasti bagi tempoh 9 Mei hingga 1 Julai lalu. Siri perbincangan global mengenai COVID-19 dan dunia pekerjaan, anjuran Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO berakhir hari ini. Mesej utama sidang adalah semua negara perlu meningkatkan bekerjasama bagi menyelesaikan krisis kesihatan dan krisis ekonomi global pada masa sekarang. Penutup sidang secara maya turut disertai Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres, Ketua Pengarah ILO Guy Ryder dan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pengarah Urusan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF Kristalina Georgieva dan Ketua Pengarah Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO Roberto Azevedo turut menyertai perbincangan yang bertujuan merangka strategi bersama melawan COVID-19 serta pemulihan ekonomi global. Kesemua wakil badan dunia itu bersetuju bahawa solidariti global sangat penting ke arah pemulihan ekonomi dan menamatkan penularan COVID-19. Hanya menerusi solidariti global, tiada negara akan ketinggalan di dalam fasa pemulihan selain dapat membantu menghentikan penyebaran COVID-19. Siri perbincangan global yang bermula sejak 7 Julai turut disertai majikan berpengaruh dunia dan kesatuan sekerja antarabangsa. Lebih daripada 50 ketua negara dan kerajaan juga menyumbang idea ke arah pemulihan ekonomi global. Australia melanjutkan tempoh visa penduduk Hong Kong kepada 5 tahun selain menawarkan status penduduk tetap. Pada masa sekarang, terdapat sekitar 10,000 penduduk Hong Kong yang menikmati pelanjutan visa tanpa mengambil kira tempoh tamat visa mereka. Penduduk Hong Kong yang memegang permit kerja sah serta pelajar digalakkan memohon status penduduk tetap selepas tempoh 5 tahun tamat. Perdana Menteri Scott Morrison berkata kerajaan turut membuat keputusan menggantung perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong sehari selepas Beijing membuka ibu pejabat perisikan di hab kewangan antarabangsa itu. Australia kemudian mengingatkan warga negaranya yang berada di Hong Kong supaya berhati-hati terhadap tindakan keras di bawah Undang-Undang Keselamatan Baharu. Selain Australia, Britain dan Taiwan turut menawarkan perlindungan kepada penduduk Hong Kong yang mahu berhijrah kerana penguatkuasaan undang-undang berkenaan. Dalam pada itu, Ketua Pejabat untuk Melindungi Keselamatan China di Hong Kong, Zheng Jianxiong berkata, pembukaan pejabat tersebut merupakan langkah penting memperkukuhkan prinsip satu negara, dua sistem dilaksanakan di Hong Kong. Ibu Pejabat Perisikan China itu akan mengukuhkan rangkaian telekomunikasi dan kerjasama dengan semua pejabat perhubungan China Hong Kong serta Angkatan Tentera. Penyelarasan semua agensi pentadbiran dan keselamatan itu tertakluk kepada peruntukan Undang-Undang Keselamatan Baharu Hong Kong. Walaupun Beijing mendakwa, ia antara lain bertujuan melindungi Hong Kong daripada ancaman asing, penganalisis berpendapat undang-undang berkenaan telah mengubah sistem perundangan pentadbiran wilayah. Undang-undang itu bagi penduduk Hong Kong telah menghakis kebebasan yang mereka miliki sebelum ini. Sementara itu, dalam reaksi terhadap tawaran Australia itu, Beijing mengutuk Canberra kerana campur tangan di dalam hal ehwal dalaman Hong Kong. Kementerian Luar China berkata tindakan Australia memberi lanjutan visa sehingga 5 tahun kepada 10,000 penduduk Hong Kong juga bertentangan dengan undang-undang antarabangsa dan prinsip hubungan antarabangsa. Beijing menolak langkah diambil kerajaan Australia dan berjanji akan melancarkan tindak balas. Pada masa yang sama, kerajaan China mengingatkan pelajar di Australia supaya menilai semua risiko sebelum membuat keputusan menetap di luar negara. China juga menganggap tindakan Australia tidak membantu kestabilan Hong Kong.
Perancis menyertai negara blok barat lain untuk sama menyelar pewartaan Undang-Undang Keselamatan Baharu di Hong Kong. Menteri Luarnya Jean-Yves Le Drian berkata, undang-undang itu mengundang persoalan sama ada Beijing mematuhi undang-undang yang ditetapkan pada 1997 ketika penyerahan Hong Kong kepada China. Menerusi undang-undang itu, Hong Kong terus menikmati kebebasan dari pelbagai segi, terutama aspek pentadbiran wilayah. Perancis katanya akan membawa isu itu ke Sidang Kesatuan Eropah EU minggu hadapan bagi mendapatkan pandangan blok EU berkaitan Hong Kong. Hujan luar biasa terus melanda Jepun yang setakat ini telah meragut 62 nyawa dan memaksa 3.6 juta penduduk dipindahkan ke lokasi selamat. Kumamoto muncul wilayah paling teruk terjejas dengan operasi mencari 17 mangsa banjir masih diteruskan pasukan penyelamat Jepun. Selepas melanda bahagian selatan Jepun, hujan luar biasa kini melanda wilayah timur laut yang turut mencetuskan kejadian tanah runtuh dan banjir lumpur. Pagi semalam, Nagano dan Gifu di tengah Jepun turut dilanda banjir yang menyebabkan kemusnahan infrastruktur awam. Banjir lumpur juga dilaporkan berlaku di kawasan pergunungan Takayama menghanyutkan beberapa kediaman penduduk. Bencana sama turut melanda Kagoshima, Gero dan Oita. Kerajaan menggerakkan berpuluh ribu anggota tentera, polis dan agensi penyelamat lain ke seluruh zon bencana bagi membantu penduduk berdepan ancaman banjir dan tanah runtuh. Perdana Menteri Shinzo Abe sudah mengarahkan kerajaan mengisytiharkan bencana ekstrim bagi membolehkan proses pemulihan dilakukan di wilayah terjejas. Agensi Meteorologi Jepun meramalkan hujan luar biasa berterusan sehingga minggu hadapan. Dalam perkembangan sama, penduduk Hitoyoshi mengambil kesempatan membersihkan sisa banjir selepas hujan reda hari ini. Selain itu, mereka turut meninjau kemusnahan harta benda sejak dilanda banjir besar Jumaat lalu. Penduduk bagaimanapun masih bimbang terhadap gelombang kedua bencana. Berikutan ramalan meteorologi menunjukkan hujan luar biasa akan terus berlaku sehingga 12 Julai ini. Sehingga hari ini, kerajaan telah menghantar 80,000 penyelamat yang dibantu 10,000 anggota keselamatan bagi mengeluarkan penduduk terkandas. Mereka turut membantu penduduk berpindah ke pusat pelindungan sementara. Kerajaan akan menilai kemusnahan musim hujan tahun ini sebelum mengumumkan dana pemulihan di wilayah terjejas. Di China, kerajaan tidak menangguhkan peperiksaan kemasukan ke universiti walaupun beberapa wilayah sedang berdepan banjir. Peperiksaan itu sudah ditunda sebelum ini kerana penularan COVID-19 dan bagi pelajar di kawasan banjir, mereka terpaksa mendapatkan bantuan untuk hadir ke pusat peperiksaan. Kerajaan menyediakan lebih 7,000 pusat peperiksaan tahun ini di seluruh China. Bagi pelajar di Huangmei, mereka tiada pilihan dan terpaksa mengikuti peperiksaan walaupun sedang berdepan banjir. Jentera berat digunakan mengangkut pelajar mengharungi banjir untuk membolehkan mereka menduduki peperiksaan tahun ini. Selain itu, bot getah turut digunakan bagi membawa pelajar. Sukarelawan diberi tanggungjawab memastikan semua pelajar di kawasan banjir dapat hadir ke pusat peperiksaan. Peperiksaan tahun ini melibatkan hampir 11 juta pelajar bagi melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi China. UNESCO senaraikan Da Nang sebagai Taman Geologi Global, butirannya selepas ini. Sumber informasi tepat. Syarat paparan padat. Leading the way. Medium aspirasi masyarakat. The latest matters. புதிய கோணத்தில் RTM தமிழ் செய்திகள்.
RTM 华语新闻带你关注大马，掌握国际。 Kemuncak paparan terhebat. Platform Suara Sejagat. Menyeluruh untuk rakyat. Berita RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. Bertemu kembali. Perkembangan politik Thailand. 3 menteri kabinet mengumumkan peletakan jawatan daripada Parti Palang Pracarat hari ini melibatkan Menteri Keuangan, Menteri Tenaga dan Menteri Inovasi Sains dan Pendidikan Tinggi. Timbalan Setiausaha Agung Pejabat Perdana Menteri Kobsak Potrakul turut meletak jawatan daripada parti pemerintah Thailand itu. Tindakan meletak jawatan oleh Utama Sabanayana, Sontirat Sontiji Rawong dan Suwit Mansinsi dipercayai mempunyai kaitan terhadap desakan kepada Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha supaya merombak kabinet. Selain itu, perubahan kepimpinan parti yang menyaksikan Timbalan Perdana Menteri Prawit Wongsuwan menggantikan Utama sebagai pemimpin baharu turut mendorong peletakan jawatan menteri terlibat. Prawit sebelum ini berulang kali mendesak kerajaan melakukan rombakan kabinet berikutan pertukaran kepimpinan parti pemerintah. Namun Perdana Menteri tidak memberi sebarang maklum balas terhadap permintaan itu. Pada satu sidang media, Utama berkata mereka akan meneruskan tugas sebagai menteri dan menyerahkan keputusan melakukan rombakan kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri Mongolia, Okhna Khorelsuk, mahu semua menteri yang baru dilantik bertindak mengikut batas undang-undang. Kenyataan dikeluarkan selepas bekas Perdana Menteri dihukum penjara kerana penyelewengan dana awam. Khorelsuk turut memberi amaran keras kepada 14 menteri supaya tidak melakukan perkara bertentangan undang-undang. Barisan Kabinet Baharu Mongolia mengangkat sumpah semalam selepas parti pemerintah Parti Rakyat Mongolia menang besar pilihan raya parlimen pada 24 Jun lalu. Parti itu menang 62 daripada 76 kerusi parlimen. Barisan Kabinet Baharu terdiri daripada 14 kementerian yang dilantik berdasarkan prinsip kelayakan pencalonan dan pengalaman profesional. Kerajaan Baharu Mongolia dijangka berdepan cabaran memulihkan ekonomi terjejas kerana COVID-19, melakukan transformasi sektor pendidikan dan kesihatan, meningkatkan kualiti kehidupan rakyat dan menangani isu pencemaran udara di ibu negara. Dewan Rakyat Chile meluluskan rang undang-undang membenarkan pengeluaran awal sebanyak 10% daripada tabung persaraan swasta ketika penularan COVID-19. Keputusan itu akan dibawa ke peringkat Senat untuk diluluskan sebelum diwarta sebagai undang-undang. Ia diluluskan dengan 95 menyokong dan 25 membantah sekaligus memberi tamparan hebat kepada kerajaan pimpinan Presiden Sebastian Pinera. Ini kerana kerajaan tidak membenarkan pengeluaran awal sebanyak 10% dibuat. Menteri Kewangan Ignacio Briones berkata kerajaan kesal dengan tindakan Dewan Rakyat kerana mengambil jalan pintas berkaitan impak COVID-19 terutama masa depan pencarum. Jika dikuatkuasa sebagai undang-undang, pencarum boleh mengeluarkan simpanan minimum $1,250 Amerika dan pengeluaran maksimum melebihi $5,000. Pihak berkuasa Rusia menahan Gubernur Khabarov Sergei Forgal bagi siasatan kes pembunuhan beberapa tokoh perniagaan sepanjang tahun 2004 hingga 2005. Forgal ditahan di kediamannya dan diterbangkan ke Moskow untuk menjalani proses soal siasat. Jawatan kuasa penyiasatan Rusia berkata Forgal dituduh terlibat di dalam pembunuhan beberapa ahli perniagaan dari Khabarov dan Amur. 4 rakan didakwa bersubahat turut ditahan bagi siasatan lanjut berkaitan kumpulan jenayah terancang di wilayah tersebut. Forgal 50 tahun daripada Parti Demokratik Liberal sebelum ini pernah mengalahkan calon Kremlin Vyacheslav Shepard pada pilihan raya 2018. Beliau dijangka berdepan pertuduhan mengarahkan pembunuhan dan cubaan membunuh ahli perniagaan sepanjang tempoh 2004 hingga 2005.
Mahkamah Daerah Suan mengeluarkan waran tangkap ke atas 3 kaki tangan Gereja Jesus Shincheonji yang menjadi salah satu lokasi penularan COVID-19. Mereka yang ditahan kemungkinan berdepan pertuduhan memusnahkan bukti berkaitan penularan COVID-19 kerana didakwa sengaja memadam rekod senarai pengunjung dari Wuhan, China. Pertuduhan lain terhadap suspek adalah menghalang proses kehakiman. Mahkamah yang sama bagaimanapun menolak permohonan waran tangkap ke atas 2 lagi kaki tangan gereja berkenaan. Ketiga-tiga suspek dituduh tidak mendedahkan maklumat terperinci berkaitan pengunjung selepas salah satu gereja Shincheonji di Daegu muncul sebagai kluster baharu COVID-19 Februari lalu. Badan Kesihatan Korea Selatan memerlukan senarai penuh pengunjung gereja bagi melakukan pengesanan kontak rapat pesakit COVID-19. Kluster tersebut merekodkan lebih 4,000 kes positif COVID-19. Menjelang hujung bulan lalu, pengikut gereja Shincheonji menyumbang 40% kepada jumlah keseluruhan kes positif Korea Selatan. Bagaimanapun, kaki tangan gereja terbabit menafikan semua pertuduhan. Mereka berujar telah memberikan kerjasama penuh kepada petugas kesihatan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres berkata konflik Libya memasuki fasa baharu berikutan kemasukan semakin ramai tentera asing. Campur tangan asing telah meningkatkan kemasukan kelengkapan tentera canggih dan tentera upahan sehingga mengubah latar konflik di Libya. Menurut beliau, dunia mempunyai masa yang sangat suntuk bagi membantu Libya keluar daripada konflik bersenjata sekaligus melindungi rakyatnya daripada ancaman senjata dan pandemik COVID-19. Pada masa ini, usaha PBB mewujudkan zon bebas tentera dan membawa pihak berkonflik ke meja rundingan masih gagal mencapai matlamat. Cadangan Kerajaan Perjanjian Nasional GNA untuk mengadakan pilihan raya sebagai jalan penyelesaian konflik juga tidak dapat direalisasikan kerana kehadiran tentera asing. Turki antara negara yang menghantar tentera bagi membantu GNA menghadapi serangan tentera kebangsaan Libya LNA yang disokong Mesir dan Rusia. Bandar Sirte dan Al-Jufra menjadi perebutan pihak berkonflik bagi mengawal pusat pengeluaran minyak Libya dan sepanjang pertempuran semakin ramai orang awam menjadi korban. Pihak berkuasa membuka kertas siasatan bagi mengenal pasti punca letupan sebuah kilang mercun di Bandar Deyang, China. Letupan dan kebakaran kilang berkenaan menyebabkan 6 pekerja cedera parah dengan 2 daripadanya masih tidak stabil. Operasi memadamkan kebakaran melibatkan 27 jentera bomba bersama 104 anggota dari 10 balai berhampiran lokasi kejadian. Bagaimanapun, operasi berdepan pelbagai cabaran sukar seperti ketiadaan sumber air mencukupi dan kawasan operasi yang sempit. Pasukan bomba terpaksa menggunakan paip air sepanjang 4 km bagi memadamkan kebakaran. Operasi tersebut mengambil masa 8 jam untuk api berjaya dipadamkan sepenuhnya. Pasukan penyiasat sedang mengenal pasti bagaimana kilang yang telah diarah menghentikan operasi pada 28 Jun lalu masih boleh menjalankan operasi seperti biasa. Amerika Syarikat berikrar akan terus menyokong usaha Thailand memerangi kegiatan pemerdagangan dan penyeludupan manusia. Perkara itu dibincangkan secara terperinci menerusi pertemuan Duta Besar Amerika Syarikat ke Thailand, Josh De Sambre dan Timbalan Perdana Menteri Jeneral Prawit Wongsuwan. Menurut De Sambre, pihaknya akan terus memberi sokongan kepada usaha menamatkan kegiatan penyeludupan manusia. Pada pertemuan itu juga, kedua-dua pihak berbincang mengenai usaha meningkatkan kerjasama ketenteraan, hubungan ekonomi dan kerjasama kesihatan. Jeneral Prawit turut meminta bantuan Amerika Syarikat menambah baik kaedah menangani kegiatan penyeludupan manusia di rantau ini. Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO menyenaraikan Dak Nang sebagai Taman Geologi Global sempena persidangan kali ke-209 UNESCO di Paris. Menerusi pengiktirafan itu, Dak Nang menyertai 2 lagi taman geologi di Hajiang dan Kaobang sebagai Taman Geologi Global.
Taman Geologi Dak Nong mempunyai 65 tapak geologi dan geomorfologi, termasuk 50 sistem gua gunung berapi sepanjang 10,000 meter yang masih tidak terkesan kerana pembangunan. Wilayah Dak Nong sebelum ini sudah mencatat nama sebagai lokasi kepelbagaian bio dan ekosistem hutan hujan dan peninggalan prasejarah. Menerusi pengiktirafan UNESCO itu, Dak Nong kini dilarasan terbaik untuk dijenamakan sebagai salah satu destinasi pelancongan Vietnam. Setakat ini, 3 program telah diperkenalkan bagi menarik kedatangan pelancong ke Dak Nong. Kerajaan turut melaksanakan program khusus bagi melindungi Dak Nong daripada sebarang pencemaran kerana industri pelancongan. Ini pula kisah sepasang anak gajah yang mungkin dilahirkan kembar di Taman Negara Sri Lanka. Anak gajah kembar merupakan sesuatu yang sangat jarang berlaku dan kini dikesan di Meneria. 2 ekor anak gajah dilihat menyusu daripada seekor ibu gajah yang sama di Taman Negara Sri Lanka. Pegawai Taman Negara berkenaan menyatakan ia adalah anak gajah kembar yang berumur lebih kurang 3 hingga 4 minggu. Ketua Pengarah Jabatan Pelindungan Hidupan Liar, Taraka Prasad memberitahu, selepas memerhatikannya dari jauh, pegawai yakin ia adalah kembar. Jurugambar hidupan liar terkenal, Sumit Pilapiti juga mengatakan 2 ekor anak gajah itu adalah kembar dan pernah merakamnya menyusu daripada seekor lembu. Pihak ranger kini melakukan ujian DNA ke atas najis kumpulan gajah tersebut untuk mengesahkannya. Jika hasilnya sepadan, ini akan menjadikannya pertama kali pegawai hidupan liar di Sri Lanka melihat kembar bersama ibu mereka. Kawasan tersebut merupakan tempat yang sama 7 ekor gajah mati akibat diracun pada bulan September lalu. Lebuh raya di sepanjang Sungai Hida menghubungkan Gero dan Takayama di wilayah tengah Jepun runtuh selepas dilanda banjir. Visual itu menutup berita dunia malam ini. Kekal setia bersama Berita RTM, maklumat saya jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Saya Muhammad Shah Musa. Assalamualaikum dan selamat malam.